Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang hendak kepada kita ni kebaikan. Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita iaitu sebaik-baik rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan kepada kita sebaik-baik kitab yang kita kenalnya kitab itu iaitu Al-Quranul Karim. Maka tak berapa lama lagi kita akan sambut 1 bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan kita. Maka bagaimanakah siap sedia kita, cara kita nak selamat datangnya bulan Ramadan? Bagaimanakah kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang mengikut akan jenjak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana bulan Ramadan iaitu 1 bulan yang penuh di dalam itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak merdekakan kita daripada api neraka yang manusia itu lari daripadanya. Maka bagaimanakah kita sebagai orang Islam nak sambutnya bulan Ramadan? Itu cara dan itu rupa bagaimana kita nak meletakkan diri kita dan orang doa Tuhan kita dengan kehendaki Allah. Insya-Allah kita mari sama-sama mengingati dan sama-sama kita bercapur tangan, mari pakat dengar cara manakah kita nak sambutnya bulan Ramadan al-Mubarak sebagai bulan yang turun di dalamnya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan iaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim ialah satu kitab yang nak bawanya cahaya mari kepada kita. Kerana kita ni sebagai manusia tak lain tak bukan kita duduk di dalam kegelapan. Kalau tidak ada cahaya daripada Allah, tidak ada keterangan daripada agama Allah, nescaya kita sesat jalan. Tak tahu kata jalan kita nak keluarkan
daripada kesesatan kepada cahaya. Kalau tidak ada wahyu Tuhan, nescaya kita itu adalah seorang yang zalim kepada diri kita sendiri. Kerana manusia ni walaupun bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni bukan sia-sia. Bukan Allah Taala jadikan kita dengan main-main. Bahkan kita ni dijadi oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan yang besar, ada kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmat dia ada. Maka apakah hikmat dia? Iaitu Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah jadinya manusia dan jin, hanya Allah Ta'ala jadikan kita supaya nakwi kita tu mengabdikan, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menjadikan segala-gala makhluk termasuknya diri kita. Bagaimanakah kalulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menurunkan akan Al-Quran sebagai bayinat, sebagai hudan, pertunjuk, bagaimana kita nak bawa diri kita selamat daripada balapetaka hidup dunia dan kemusnahan seksa di hari akhirat nanti yang kita nak lari tak lepas daripadanya. Quran ni bukan sekadar bawa hidayah, bawa keterangan, bahkan dia bawa Al-Furqan. Furqan ni maknanya Allah Ta'ala wa'ari Quran ni supaya nak wak beza di antara benda benar dengan benda tak benar. Nak buat beza di antara jalan nak pergi ke syurga dengan jalan nak pergi ke neraka. Nak beza di antara benda hak salah dengan benda hak betul. Itu makna kata Al-Furqan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata di dalam ayat tadi hubungannya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang nampaknya anak bulan, nescaya difardukan di atas orang yang nampak tu, dan orang yang percaya kata manusia tu nampak, hendaklah dia itu puasa. Pegan makna kata suruh kita puasa, menahankan diri daripada naik fajar sadiq sehingga turunnya matahari, iaitu masuk waktu maghrib, daripada makan, daripada minum, daripada mendekatikan isteri, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, kerana nak taat kepada Allah dan nak membesarkan bulan Ramadan, kerana bulan ini nak minta syukur kepada Tuhan. Kata Tuhan hatanya satu kitab kepada kita, iaitu Al-Quranul Karim. Itu tujuan. Ya Allah Subhanahu wa taala besar sangat bulan Ramadan, dan ulama-ulama kita semenjak dulu sehingga sekarang duk targhib. Targhib mana duk gemar, duk bergalak, duk bakit semangat supaya kita kenalnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu Tuhan kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari sahaja yang Tuhan wikan kepada kita. Bukan makna kata Tuhan wi bulan Ramadan ni sepanjang tahun. Tak. Terkadang Tuhan wi tadi 28 hari. Terkadang Tuhan wi 29 hari. Terkadang Tuhan wi 30 hari. Tidak ada bulan Islam kita ni 31 hari seumpama yang kita duk main hak balik takwin, patitin hak sakun ni dak. Bahkan bulan Qamariyah hak Islam kita ni 28, 29, 30. Tapi ada dalam masa tu gapo? Rahmat Tuhan. Ada di dalam masa tu pengampunan daripada Tuhan. Ada dalam masa tu itqum minan nar, iaitu nak melepaskan kita daripada api neraka. Hak tu tujuan yang kita hidup di atas muka bumi ni. Walaupun banyak lagi di kalangan manusia tak tahu hakikat hidup dunia, tak tahu hakikat dunia, tak tahu kata diri dia ni siapa. Banyak lagi di kalangan manusia. Belalah kita bimbang kepada diri kita, kerana Tuhan royak kepada kita dalam Quran dengan cara jelas. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu daripada api neraka. Mula sekali kita kena jaga diri kita. Apa nak jaga bagaimana? Wahai Rasulullah,
wahai orang makan saka Nabi, iaitu jaga dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab Allah, yang ada di dalam perkataan Rasulullah, yang disyarahkan oleh warasatul anbiya sebagai orang yang makan saka para Nabi kepada kita. Itu sahaja cara nak jagakan diri kita dan jaga orang yang duk wah retahan kita daripada api neraka. Sebab gapo kena jaga? Kerana itu adalah mas'uliyah. Dalam bahasa Arab kata, itu adalah tanggungjawab kita. Kita sebagai ayah kena jaga anak-anak. Sebagai ibu kena jaga anak-anak. Sebagai isteri kena jaga suami. Suami kena jaga isteri. Dan guru kena jaga anak murid kena jaganya guru. Semua ni kena pakat capur tangan belaka. Supaya apa? Supaya nak dapat selamat belaka. Bukan hati orang Islam duk kira ke diri sampai kat lupa orang duk wah retah dia. Itu bukan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda, kata kita ni adalah gapo? Mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ni ada tanggungjawab belaka. Kalulah sekurang-kurang tak ada tanggungjawab gapo, jadi suami pada isteri, jadi ayah pada anak. Walaupun tak ada pergi tamneng tu imi, jawab teh tu imi, nah jawab teh khatib, jawab teh Bilal, jawab teh tu, jawab teh ni, tapi sekurang-kurangnya ada jawab teh ya Allah Subhanahu wa taala wikan kepada kita. Maka perkara tu kita kena percaya, kena buat jadi jaya. Jaya kata benda tu adalah bebanan, adalah kewajipan, dan kita kena buat jaya. Jaya lagu mana? Caranya kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu nescaya kita nak buat gapo pun tak boleh. Maka itu adalah dengan cara kasar-kasarnya Ramadan yang kita duk tunggu-tunggu, bulan Ramadan yang kita duk nanti-nanti, bulan Ramadan yang nak mari tak berapa hari lagi. Itu kena siap sedia balik hati kita. Yang pertama sekali, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa perkara yang kita berasa salah dengan Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bertaubat yang sungguh. Taubat yang sungguh mana kan? Rasa sesal terhadap apa kita salah dengan Tuhan. Berasa perik tak saya nak buat dah apa kita salah dengan Tuhan. Berasa kata tak mau nak kembali kelik kepada dosa tu. Itu sakut paut dengan hak Allah. Kalau hak manusia, hendaklah kita serahkan benda itu kepada diri seorang yang kita zalim kepada dia. Kalulah benda tu sebagai benda yang boleh kita pegang dengan penjederaan lima. Kalau tidak, maka hendak kita kena minta maaf kepada dia. Kerana itu adalah sifat budi pekerti, akhlak orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Kita kena bertaubat kepada Allah. Dan kita kena azam di dalam hati kata, bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang aku nak buat molek sekali. Seolah kata Ramadan aku nak tinggal daripada ini dunia. Tak datang dah Ramadan lepas daripada ni di atas diri aku. Tiap-tiap kali Ramadan mari itu kena azam. Awak apa? Kerana ulama kata kena hajar diri kita jadi gitu supaya nak kita tu buat amal dengan cara sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana di dalam itu tidak tahunya kelebihan malaikat orang yang telah mati kembali kelik pada rahmat Allah Subhanahu wa taala duk di dalam alam barzakh. Mereka itu duk royak nak kembali kelik kepada ini dunia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama syarahkan kepada kita, royakkan kepada kita, kata Ramadan ini adalah harga yang besar, harga yang tidak nak boleh nak tanding dengan gapo-gapo. Sebab itulah Tuhan kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari sahaja. Kalau kita guna Ramadan tak kena, sambut teh tak kena, bagaimanakah kita ni sebagai orang yang beriman nak kembali kelik pula? Tak dah. Kerana masa ni katanya para ulama, ia kata min khasaisiz zaman alla ya'uda marratan thaniyah. Makna kata khususiat masa ni dia tak akan kembali kelik mari semula.
lepahlah. Ia tak akan kembali ke semula. Hari ni iaitu hari ni, esok. Ia tak ada dah kata hari ni, esok pula dak. Hari ni. Hak kemarin tak akan kembali ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. Bagaimanakah kita nak sambut bulan Ramadan kita? Kita nak azal lagu mana? Kita nak buat lagu mana? Itu sahaja yang kita kena ambil pentingnya dengan masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, setelah daripada kita ni azam bertaubat kepada Allah, kena akad tangan kepada Allah dengan berdoa kata, ya Allah, ya Tuhan aku, pohonlah kepadamu dengan cara ikhlas hati aku ni sampailah kepada bulan Ramadan tahun 1441 bulan ni, dan aku pohon kepadamu ya Allah, aku tu sihat dan aku itu boleh buat amal dengan apa yang mu itu redha dan kehendak. Kita kena berdoa ke Tuhan. Kerana jangan kita dak berasa kata aku sihat cerak siapa dak. Itu bukan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah. Kita ni diri ni kita tak tahu kata esok nak berlaku gapo. Ramiru tak tahu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Kita jangan duk kata aku nak buat ga tu esok nak buat ga ni. Tak, kita kena kaitkan dengan insya-Allah. Kerana gapo? Kerana kalau kita khandak Tuhan tak khandak, nescaya benda tu tak berlaku sama sekali. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kamu nak khandak lagu mana khandaklah, tetapi kalau Tuhan tak khandak supaya kamu nak, nescaya mu tak berlaku. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia mentafsirkan ayat tadi kata ma syi'ta kan wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang mu khandak ya Allah berlaku. Kalau aku khandak mu tak khandak ya Allah, benda tu tak berlaku. Itu adalah pegangnya ulama kita. Itu adalah tarbiyah ulama kita. Itu adalah betul ke ulama kita, supaya nak uwi kita tu pakat-pakat selamat belaka. Kerana hati orang mukmin sebagai ayat tadi. Ayat tadi kata, ia khandak kebaikan kepada diri dia, serta ia khandak juga kebaikan kepada orang dakwah kata dia. Itu hati orang yang mukmin. Sama ada perhubungan dia sama-sama saing ke, dua beradik ke, adik beradik ke, waris warah ke, ahli sekapung ke, gapo ke kata gilah, ia kena khandak baik juga. Pandak khandak baik lagu mana? Cara kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan tu sampaikan kita umur kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan Ramadan ini adalah satu musim, satu masa yang kita sebagai manusia nak buat lagu mana, nak gunanya lagu mana masa Ramadan ni, guna untuk mari betulkan diri kita. Kerana diri kita ni tak lepas daripada benda-benda yang nak menyalahi dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak lepas. Tak lepas lagu mana? Kerana diri kita ni Tuhan rakyat dengan cara nyata kata innan nafsa la ammaratun bisu. Diri kita ni yang nak bawa jalan tak molek sama. Lepas tu nak buat lagu mana? Mari tarbiyah di dalam bulan Ramadan supaya hati kita, pegangnya kita, budi pekerti kita, cara mikir kita, hidup kita, we duduk di dalam gapo? We duduk di dalam apa garis sehat Tuhan nak. Hak tu maksud kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kami memfardukan di atas kamu puasa bulan Ramadan sebagaimana kami memfardukan orang umat belum daripada kita. Hawak apa ya Allah fardu gitu? Karena Tuhan ayat kata la'allakum tattaqun. Harap mung termasuk daripada golongan orang yang bertakwa. Lagu mana ya Allah? Katanya ahli-ahli tafsir yang mentafsirkan ayat itu dengan sebulak suaranya, kata Ramadan ini kita berpuasa, depan orang apa kita tak makan minum, belakang orang apa kita tak makan minum. Itu makna kata at-taqwa. Kita takut sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan, itu tujuan. La'allakum tattaqun. Nakwi kita itu dapat sifat at-taqwa. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayakkan kepada kita kata kullu amal ibni Adam lahu.
tiap-tiap amalan anak ada bagi dia illa saum, malaikat puasa. Wa ana ajzi illa saum wa ana ajzi bihi. Aku nak balas sendiri puasa. Awak apa? Kerana puasa itu ya ikhlas molek. Kalau terkadang kita semaya berasa lagi kita nak menunjuk ke orang. Kalau kita buat kebaikan ni berasa lagi kita nak menunjuk ke orang. Hati kita tu tahulah gapo. Tapi puasa dak. Nah, puasa ni dak, kita bulat-bulat ikhlas bersih hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata, siyam itu aku sendiri, puasa itu aku sendiri nak balas. Sebab tu kata dalam hadis yang lain, man shama lillahi yauman, siapa dia puasa kerana Allah satu hari, ab'adallah anhu 70 kharifan minan nar. Makna kata sehari dia puasa, nescaya Allah Ta'ala itu dia puasa kerana Allah. Nescaya Allah Ta'ala menjauhkan diri dia daripada api neraka 70 lubang daripada lubang api neraka. 70 jauh, tubik lagi. Badai jauh lagi. Itu makna kata puasa. Bagaimanakah dengan bulan Ramadan? Yang Allah Subhanahu wa taala katanya ulama hamba baca hadis tadi tu puasa sunat. Tetapi bagaimanakah puasa bulan Ramadan yang Tuhan itu kena? Kita kena i'tikad juga di hati kata tiap-tiap amalan yang Tuhan fardu lebih daripada apa hak Tuhan tak ada fardu. Kita semaya fardu sah ni lebih daripada apa yang Tuhan tak ada fardu. Bahkan lebih berganda-ganda lagi. Sebab itulah Ramadan al-Mubarak yang kita duk tunggu-tunggu ni, duk cinta-cinta ni, bagaimanakah kita sebagai orang Islam nak letakkan hati sambut dia sebagai molek-molek. Dia ni sebagai tatamung, sebagai kek, sebagai dhaif bahasa Arab. Tatamu, mari nak ziarahkan kita. Pak kita tahu dengan cara akal kita kata, ya mari tadi tu bukan mari saja. Ya wari barang kepada kita. Ya wari muga molek kepada kita. Ya mari untuk nak merdekakan kita daripada api neraka, nak apungnya dosa kita, nak merahmati kita. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman tak berasa langsung di dalam hati perkara-perkara tersebut? Adakah kita ni sebagai orang yang beriman sebenar-benarnya? Hak tu ni kena tanya diri masing-masing. Kena tanya diri kita masing-masing. Kata kita ni dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala kita berasa lagu man? Berasa payah ke? Berasa susah ke? Berasa berat ke? Berasa penat ke? Kau berasa lagu mana? Kau berasa kita reda? Berasa kasih? Berasa kita rindu? Berasa kata nak jumpa cepat-cepat? Berasa lagu mana? Cuba kita tanya hati kita masing-masing. Amba tanya hati amba, pendengar sini tanya hati pendengar sendiri daripada ahli muslimin yang mulia di sini, di kalangan ayah-ayah dan ibu-ibu dan abang-abang. Cuba kita tanya diri kita sendiri. Kata kita dengan ajaran Tuhan ni duk mana? Supaya nak kita pakat selamat. Kita mari dengar orang mengajar ni bukan makna mari dengar untuk nak habis masa dak. Kita mari dengar untuk kita itu ambil benda hak kita dengar, gi amal supaya nak kita dapat berjaya diri kita apabila kita kembali klik kepada Allah. Belum nak klik pada Tuhan lagi, orang yang amal dengan apa yang dia tahu daripada ajaran agama, selamat di dunia ni lagi. Jangan kata nanti akhirat esok. Dunia ni selamat dah. Tak ada kena duk jadi bimbang, tak ada kena duk rusing, risau, serabut, tak ada. Itu agama kita. Itu ajaran kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak duk dalam masa hari, masa siang hari, kita sungguh dalam arti kata belum daripada kita nak semaya subuh tu disunatkan di atas kita sebagai orang muslim bangun waktu as-suhur untuk makan ni waktu tu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak gapo kepada kita orang hak buat lagu tu. Orang hak makan sahur tu, makan nasi ke makan gapo ke bangun belum subuh tu, orang buat lagu tu boleh gapo ya Rasulullah. Dai arai. Jangan keretam hak tu, boleh gapo hak kita buat. Allah Ta'ala royak kepada Rasul, Rasul royak kita
melalui lidah para ulama semenjak dulu sehingga sekarang. Allah Ta'ala kata, itu Rasulullah kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat Allah senantiasa selawat di atas orang yang makan sahur. Selawat daripada Allah, kata setengah daripada ulama, iaitu Tuhan sebut di sisinya nama kita dan Tuhan merahmati kita, dan selawat daripada malaikat tu minta ampun kepada kita. Apa lagi kita nak? Kita kena cedek masa kita tidur awal kan macam mana, tak je gerakkan lagu mana untuk siap sediakan makan sahur, supaya kita nak menguatkan masa kita hidup, jaga waktu pagi siang hari tu di dalam masa. Sunatnya kita makan sahur dekat dengan waktu subuh, sunat. Supaya apa? Itu adalah jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohi oleh baginda. Dan dirayak, dicerita oleh para ulama kita semenjak dulu sehingga sekarang. Kemudian kita duduk waktu pagi, waktu siang ni, apa kita nak buat? Kena bagi masa. Masa lepas pada subuh, jangan terlupa kita bacanya doa-doa yang warid, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ulama kita dah rayak mari, orang panggil al-azkar as-sabah, azkar pagi. Azkar ni faedah bagi diri seorang manusia ni, kalau dia baca, Tuhan menselamatkan dia daripada bala petaka, selamat dia daripada orang nak buat khianat, selamatkan jalan hidup dunia dan jalan hidup nak pergi pada hari akhirat. Dan akhir sekali doa hak dalam azkar hak disusunkan oleh para ulama, orang panggil doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar mana ketua bagi istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta apa nama Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tu, kalau kita dok baca hak tu, doa tu dengan panjang, insya-Allah kita akan sebutlah. Tak mari di sini ni insya-Allah. Siapa dia baca doa tu, nascaya orang tu kalau mati belum daripada masuk waktu petang, Nabi jamin kata dia akan masuk syurga. Kalau dia baca waktu petang belum nak masuk waktu pagi, kalau dia pergi mati celah tu, Nabi jamin kata beliau masuk syurga. Apa kita nak gapo lagi? Kita nak gapo lagi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika syarri ma sana'tu ila akhirih. Hadis itu makna kata sayyidul istighfar. Ampunnya, boleh kita tanya para ulama kita, para alim ulama kita, tok guru, ustaz, ustaz, sayyidul istighfar ni rupa lagu mana? Ya bagi kita. Haju boleh moleknya kita taswir mana taik kesan tak di depan masjid kita. Ni doa sayyidul istighfar baca balik pagi supaya nak kita itu dapat pahala yang besar dan jaga daripada Allah. Azkar pagi petang ni lebih kurang semuka kertas ni. Kita baca tak sampai 2 minit. Semua kebaikan dunia akan dapat kepada kita, semua kebaikan akhirat akan dapat kepada kita. Nak gapo lagi? Itu makna mula-mula. Hak mula-mula sekali semayalah Jumaat di masjid. Utama sekali. Gapo? Semaya subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man shalla bardaini dakhala al-jannah." Siapa dia semaya subuh dalam keadaan berjemaah, nascaya boleh masuk syurga serta waktu asar. Hadis lain Nabi ayat kata, "Man shalla subha jama'atan." Siapa dia semaya subuh hal keadaan berjemaah, kana fi zimmatillah, nascaya dia duduk dalam jaga Allah Subhanahu wa taala hingga petang. Ya Allah, lebih daripada jaga tu jaga ni lagi lah. Sebab apa? Sebab tu has sendiri jamin kita nak jaga. Lepas pada tu kita baca zikir wi molek, lepas tu baca Quran. Baca Quran ni kalau kita tak kuasa nak baca hak kita kuasa baca. Saya yakin kata ada orang kita tak kuasa lagi nak baca Quran, ambil di juzuk pertama sehingga juzuk ke-30 ada lagi. Walaupun sikit, akan tetapi kita baca apa hak kita kuasa. Amal ni kuasa nak baca juz 30 baca. Amal kuasa nak baca surah Waqiah, surah Tabarakalladzi, surah Kahfi, surah Yasin baca.
Nak baca nanah hari pun tak ada apa baca. Kita kuasa baca tu, baca. Tuhan kata fattaqullaha mastata'tum. Buatlah apa sekadar mana mung kuasa, wahai hamba aku, buat. Hak nak buat. Hak pandai baca tak baca apa banyak, memang. Baca Quran lancar, tapi tak baca. Dah. Nampak tu tak? Kita baca Quran. Patak masa baca tak sah banyak, jangan remuk. Baca semuka ke, dua muka ke. Lepas tu, lepas ada tu pergi buat muka lain, mari duduk baca pula. Tapi syarat tu nak pegang Quran tu sunat kita ada air semaya lah. Kerana itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Nak baca kena beruh gigi molek. Baca ada auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan cara bagus mengikut hukum-hukum dia. Baca hak mana lagu mana. Sekadar kita itu boleh. Sekadar hukum 5 tak apa dah. Hukum 5 tu. Nah, cek gitu, cek sini pandok, sini panjang berapa nama. Hak tu, hak nak. Bahala ni tak payah kita nak ngaji Quran di mana-mana ada belaka tu Quran. Lepas tu tak kuasa lagi. Ayah tak kuasa, mama tak kuasa. Gini, kita dengar Quran. Sedap dah dengar dia. Dengar Quran tak apa. Baca buka dalam komputer ke, dalam telefon ke, dalam apa, dengar Quran. Dengar surah Baqarah sah nak dengar ni, dengar tak ada masalah. Buat sekadar kita kuasa. Itu hak noknya kita duduk dalam bulan Ramadan. Bukan makna kata duk pagi pun tak tahu nak buat gapo tujuan tak ada tahu sebab gapo kekurangan ilmu. Kelemahan orang nak bakit semangat dan tak sampainya baja wahyu itu kepada telinga manusia, akal fikiran hati manusia, membawa ada iman dia tu lemah. Apabila lemah, kalulah perobat dia mau sakit boleh tak hingga. Sebab ia lemah balik dalam, sebab tu kamlang cai. Ataupun gapo orang panggil bahasa Melayu kita, semangat kita ni kena ada. Ambil mana? Ambil di tok khatib hak naik di atas ni, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil di suara tu imam hendak baca oleh belakang kita duk semaya di makmum tu, ambil suara tu imam tu sebagai semangat. Ambil di meja tok guru ni hendak mengajar ni, ambil semangat. Tu semangat orang Islam kita. Supaya nak kita tu gerak hati nak pergi ke depan. Islam gapo makna? Sejahtera hadap ke depan. Bukan makna sejahtera hundur ke belakang. Tu bukan. Kita lah. Nah, seolah kata siari gapo buat? Azkar pun tak baca. Semaya jemaah sekali ngatuk email pun tak, sahur pun tak makan, terkadang maaflah dah, tak puasa. Awak pun kerana tak wasa berat, wasa payah, wasa susah. Ya Allah, ada saya teringat dalam satu hadis Nabi kata siapa dia tak puasa dengan cara ngelai, maka ia tak kuasa dah nak ganti puasa tu. Sebab apa? Tuhan tak terima. Tapi dengan sebab maafnya Allah Ta'ala kerana ia waktu ia tak tahu. Tapi kalau kita tahu sekelai tak puasa 10 tahun pun Tuhan tak terima. So hari ni, satu hari ni kalau kita sekelai tinggal, Tuhan tak terima. Pas nak buat tadi tu kena penuh dengan hati yang yakin, hati yang beriman, hati yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia duk pegang, mana kata dia ni duk tengah-tengah puasa sedangkan dia itu ajal dia sampai, dia meninggal dunia dalam keadaan puasa, malaikat rakiat apa nama mungkar nakir pun tak ada kena tanya apa orang opis apa umpama tu. Pakai terus gi kepada rahmat Allah Taala, duk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata walaupun dia puasa, lepas ada puasa buka puasa meninggal dunia, orang lagu ni pun Nabi jamin masuk syurga. Apa nak gapo lagi kita? Tapi dengan sebab kita tak tahu, dengan sebab kita tak ada kekurangan ilmu, nah, tok-tok guru pun mengajar tak siapa, nah, pendakwah pun jadi tarik semangat, bakit semangat nak wipah agama ni, tak ada jadi siapa mana, tak subur mana, membawa pada ummah tadi, jadi berasa kata, gapo kita puasa ni, tak ke puasa ni nak menyusahkan kita ke gitu gini. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam suasana yang ramai, yang orang itu orang tak beriman.
tengok sini gitu, tengok sini gini. Lepas tu kalau kita tak ada iman yang kuat, duk dalam keadaan suasana lagu ni, benda tu akan heret kita, tarik kita. Sari ke sari, sejak ke sejak, membawa ada kata kita ni berasa kata apa yang kita dah pegang jadi susah bagi kita. Sebab tu penting sangat kerja pendakwah. Kerja para alim ulama, guru, khatib, imam terhadap ini masalah. Ia akan kena tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kata apa? Dengan kata ia hak mula-mula sekali kena tanya. Orang tu mula-mula sekali kena tanya. Hak apa? Kerana dia ni adalah orang yang Tuhan cidik kepada dia. Akal fikiran, ilmu kepada dia, tapi dia tahu kerja dalam midah Tuhan tak dia. Hak ni takut. Sebab kita duk baca di dalam tafsir-tafsir ulama dan kita dengar daripada pengaji-pengaji hak ulama duk mengajar pada kita semenjak dulu sehingga sekarang duk ingat kerja orang ngaji agama ni Tuhan tak siap dah. Terkadang kita orang ngaji agama tak tahu tujuan. Ni saya nak seru pada orang yang ngaji agama. Orang yang duduk dalam midah agama. Nak naik tah mimbar Nabi. Nak duduk di meja para-para guru. Nak jadi imam masjid. Nak jadi pendakwah. Kerja dia ni berat. Berat lagu mana? Berat kata dia ni kena wakwi kena. Kalau tak kena, iyalah kena tanggungjawab depan Tuhan mula-mula sekali. Sebab Tuhan kata wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tu kerja ngaji agama. Kerja orang ngaji agama ni kena lahong. Kita ni sebagai pendakwah juga kena lahong, kena akak sorang, kena faham kepada orang ngaji agama. Lagu mana? Beban ni hak tak kerja tabau mu ni berat. Lagu mana? Sehingga ada kumpulan di kalangan orang Islam ni, apabila nak tubik perang, pasti tiap-tiap kabilah, tiap-tiap bakar, tiap-tiap kampung kena hantar anak lelaki mari jadi askar untuk nak pertahankan agama serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama kata kampung kita lacuk di sini hatta 10 orang. Nabi cabut 2 orang ngaji agama. Hatta daripada kampung seteng kita ni 20 orang, Nabi cabut 4 orang daripada 20. Jadi nir hawak apa? Cabut tadi tu supaya nak pergi ngaji agama. Liyatafaqahu fid din. Supaya nak ngaji agama. Gapo makna ngaji agama? Ngaji kitab Allah, ngaji sabda Rasulullah di atas apa yang disyarahkan oleh para ulama semenjak dulu hingga sekarang. Lepas tu kerja dia waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kerja dia kena wari ilmu yang ngaji, mari duduk meja sini. Mari naik mimbar Rasulullah, mari jadi imam, bacanya Quran kepada umat masyarakat, masuk dalam telinga, masuk dalam hati, masuk dalam otak. Tu kerja yang ngaji agama. Bukan makna kata kerja yang ngaji agama nak naik turun gi kok tu kok ni, dak, bukan. Walaupun kamu nak dakwah lagu mana, itu adalah kerja tanggungjawab orang ngaji agama, tak kira ngaji mana. Sebab apa? Masyarakat kita ni berhajat kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala tak kerja pada di atas kamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan tanggungjawab juga dengan mung kalau mung tak berjalan hak ini. Dan orang ngaji agama ni adalah semulia-mulia mengaji. Hawak apa? Kerana dia mana jagakan kitab Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sewi raik tubik daripada ini muka, daripada muka bumi ini. Kalulah ajari Allah, ajari Rasulullah raik daripada muka bumi ini, kita tak lebih daripada binatang ternak. Bahkan lebih teruk daripada tu lagi. Inilah
kewajipan kita sebagai orang yang pegang jawatan kuasa, orang ngaji agama. Dan seterusnya, bulan Ramadan ni banyak di lidah kita. Lepas daripada kita baca Quran, istighfar banyak. Rasulullah kata, utang seutang-utang orang, mereka yang didapati di dalam surat catatan amalan dia banyak dengan istighfar. Hingga Rasulullah tak ada dosa. Nabi kata, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yaumi mi'ata marrah. Dalam hati aku ni dia ada selaput. Aku ni minta ampun kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. Cuba kita tanya kita sebagai umat Nabi ni, kita istighfar kepada Allah ni berapa kali sehari? Tanya diri masing-masing. Saya tanya diri saya, ahli di sini, cuba tanya diri. Dan Allah tak tengok dalam ni pun tanya diri. Dan istighfar ni adalah satu faedah bagi hidup pada dunia dan hidup pada akhirat. Tengok faedah kita istighfar. Tuhan royak di dalam Quran dia. Tuhan kata di atas perkataan Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata olehmu, wahai Nabi Nuh, royak pada umatmu, kata istighfar. Apabila salah, istighfar. Istighfar ni lafaz tak payah. Astaghfirullah. Banyak tu kita tak boleh kata. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh kita nak kata panjang atau pendek. Astaghfirullah saja pun tak apa. Apabila kita banyakkan diri kita, mulut kita, lidah kita, bibir mulut kita sebut dengan tu, lagu mana jadi? Panah ada berlaku, masalah ada berlaku dalam masyarakat ni, ia akan hilang dengan sebab istighfar. Kita duk ramak atas istighfar ni untuk tok guru yang tak. Untuk semua masyarakat yang beriman dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu semua. Mula sekali faedahnya dan kemuliaan istighfar, yursilis sama' alaikum midrara. Tuhan akan buat turunnya ujian daripada langit. Apabila ujian itu turun di atas muka bumi ni, di mana pun ia akan subuh. Faedah bagi binatang ternak ke dan bagi kita. Hak dah jadi kemarah teruk tu kerana mereka ini tak pernah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama' alaikum midrara. Lepas tu jadi lagu mana? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Tuhan banyakkan orang istighfar tadi tu harta benda, duit lah kocek penuh. Dan Tuhan akan beri anak kepada dia. Anak kau banyak, rezeki kau banyak. Ni terkadang menyalahi dengan cara mikir setengah-setengah daripada manusia. Dan salah satu rusia bagi orang yang mandor tak boleh anak, istighfar banyak. Tok guru istighfar sehari 3,000, 2,000, 5,000, 10,000 pun ada istighfar. Pas hidup payah tak serupa dengan orang yang tak ada istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Dan Tuhan akan suburkan tempat tanam kita. Kata ahli tafsir, tanah yang kita buat kerja akan jadi duit, akan jadi rezeki. Tak kira mana. Kalau tangi orang istighfar buat kerja, ia akan subur. Buat apa? Hak ni janji ya Tuhan. Benar. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya perjanjian Tuhan adalah benar, tak bohong. Tapi kita takut nak bakit bohong. Bohong dengan apa? Bukan bohong dengan hati, bohong dengan perbuatan. Lagu mana? Tak buat kerja, tahu tapi tak buat kerja. Tak ada istighfar, tak ada tu, tak ada ni. Itu makna di bibir mulut kita dalam bulan puasa ni banyak istighfar. Kemudian tasbih. Subhanallah, menyuci Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan. Jauh kita daripada ghaflah. Apa makna ghaflah? Lalai. Bila lah masuk puasa mak, setengah daripada adat istiadat orang Melayu kita, baju raya lagu mana ayah? Tak ada nak kira lagi.
Kata nak terawih lagu mana, nak buka puasa lagu mana, nak baca Quran lagu mana, dak tanya baju raya dah. Seolah kata Ramadan mari iaitu nak beraya ya, tak ada kira hak lain kali. Ini silap faham. Boleh ke tak kita nak kerak baju raya? Oh, tak ada berapa, tetapi itu bukan tujuan Ramadan. Itu bukan tujuan bulan Ramadan al-mubarak yang kita dok tunggu-tunggu, bukan. Kerana bulan Ramadan ni kita kena penuh di dalam bulan tu dengan segala-gala ketaatan kita kepada Allah dan mendekati kita kepada Allah. Hak besar sekali, tak payah kita nak buat. Iaitu kita hendaklah wi makan kepada orang hak nak orang hak puasa. Hak ni hak penting kali. Hakikat ning tak boleh tengok malaikat di negeri Arab. Orang Melayu kita ni raya ya tu bor pelita ya tak cerah mana soalan. Cerah ya nyala juga tapi tak cerah mana. Tapi Arabiyun mubin, orang Arab ni dia cerah molek. Ya wari bukan kereta tu. Bukan kereta kabak, bukan ya wari kereta khatinda. Hak 18 luda. Makan ni minum ni untuk tabarruk kepada orang hak puasa. Lalulah batas mana pun akan sekat mari buka puasa. Wi makan ni, ngak ayam, ngak daging, ngak ikan, gapo ikut daripada kemewahan. Pak kita tak buat gitu pun tak apa. Sekadar mana kita kuasa, wi 100 pun tak apa dah. Tiap hari aku azan, aku nak wi 100 kepada masjid, wi makan. Pahala kita ni 100, ni 100. Tak banyak. Sekadar ahli jawatan masjid kita ni kalau waktu baik 100 orang ni perbelana dah. Tapi dengan sebab tak faham bor pelita kita, bor lampu kita ni tak cerah mana tentang masalah ni, ngiling gitu. Atau waktu baik boleh 100, ketah. Sebab tu Tuhan kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak dapatnya makam albir kebaikan malaikat kita belanja benda hak kita sayang. Ya Allah, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah amba dan semua ahli hak dengar sini ni termasuk daripada gulungnya orang yang belanja perkara yang dia kasih. Supaya nak wis apa tempat tinggi kata. Kita nak pergi belakang tempat tinggi-tinggi. Mana kata tempat sedap-sedap? Wasa nak pergi, wasa gemar. Tapi masalah kita nak pergi syurga ni, ya Allah. Dengan kabuk penuh. Kabuk tu penuh tak nampak gapo dah. Cuming kita tu molek, go apa mahal, tapi kabuk lekat. Tak ada dia dok sapu ke dia. Hang apa? Kerana hak tadi orang ngaji agama terkadang tak sapa baju. Nah, pakak lari kaki kata. Sebab agama. Sebab adalah sebab-sebab tu. Kalau sebut takut murid demo. Nah, kita tak usah sebutlah. Kita tahu kata kita kena baik kismullah. Ni cara dia kita nak duduk di dalam bulan Ramadan. Wi pandai kata Tuhan wis bulan kita tubik daripada bulan Ramadan seumpama kita diberanakkan oleh ibu kita, tak ada dosa lepas sikit. Dan kita dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan, apa boleh? Itqum minan nar. Selamat kita daripada api neraka dan dilipat gandakan kita boleh 1000 bulan amalan dengan cara derah-derah. 83 tahun lebih ni terkadang umur tak sapa orang kita. Nabi tu hawi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah wi dalam umat mana-mana hak mari atas muka bumi ni bonus hak ni. Kelebihan, kemewahan hak ni tak ada. Tapi kita dengan sebab tak tahunya Allah, kuasa kata payah boleh puasa mari kayak gitu, kayak gini, payah nak kerja, payah nak gapo. Manusia dunia kita ni walaupun nak tubai lagu mana pun nak naik setara mana, nak gamuk setara mana pun sekadar tu lah. Tak ada kata kita nak boleh seni supaya kita dok gamuk, dok khoya, dak. Siapa satu masa seumpama bunga tu. Bunga kan kita tengok. Kita tanam pokok kayu, bunga mawar kan lagu mana kita tengok pokok kayu kita tanam. Boleh 12 hari ya bunga misalnya kata. Lepas tu hari yang ke-14, 15, 16, 17 ya cermelang molek tu. Lepas tu ke-18 nak turun tu sampai kan jadi hitam. Itu hakikat dunia. Sebab tu Tuhan kata, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum
wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Tengok, Tuhan kata ketahuilah manusia dengan cara maksudnya. Dunia ni kita duk banyak harta, banyak anak pinak, banyak megah membenggah, banyak kata aku kaya padamu, aku lebih padamu, gitulah gening. Ikut Tuhan kata nak duk lagu mana ikut mu. Tapi seumpama air yang turun daripada langit kena di bombing, maka naiknya tumbuh hair daripada bombing, daripada benih-benih tadi tu. Lepas tu benih kita tengok dia tak lama je hijau molek, tak lama jadi kuning. Apabila kuning jadi kodok hitam, jadi mapuh faham. Tu hakikat dunia. Tak percaya, kena percaya juga. Ada apa kayu di dalam dunia ni? Pak kayu hiduplah syarat. Kalau pak kayu hak plom sekalipun, pak kayu plesu tu, boleh 10 tahun pun dia buruk juga. Maka dipanah gitu lagi ni, dia rapuhnya, plastik dia rapuh kan, dia tak kekal. Pak kita duk kacau apa benda lah guning. Kacau adalah arti kata tinggal akhirat kerana nak ke dunia. Tak kena lah tu. Kita guna dunia untuk pergi akhirat. Hak tu tujuan, hak kena. Bukan mana kita tahu akhirat, kita guna dunia. Ni kenapa kita tengok hakikat orang hak sama duk sebut. Betapa ramai orang kerja kok supermarket lah, kok apa nama, kok family apa nama ni, daripada kalangan anak orang Islam saja, kecek Melayu. Tapi kalau kita tengok tukang orang asing. Apa yang begitu? Kerana tahu akhirat nak dunia. Lepas tu apabila guling terbaring lagi, kita apa nak baca atas kepala tu? Tak ke Al-Quranul Karim yang kita paling belakang daripada dia. Kalau kita nak baca surat khabar di atas kepala mayat aja. Di atas setengah daripada pendapat ulama kata buat gitu boleh tu. Kita nak baca gap. Cuba kita kira. Ni adalah satu gambaran, satu rupa orang yang tinggal akhirat ambil dunia. Dunia tak ada dalam Islam suruh hampa dia tak. Kalaulah dunia ni hampa, Nabi SAW tak buka negeri. Nabi SAW buka negeri di negeri Madinah dan buka negeri situ sini. Sayyidina Umar buka pautan negeri, Abu Bakar buka pautan negeri, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan lain-lain daripada kalangan sahabat buka pautan negeri. Sampai ke Cina negeri Islam kita sapa. Itu nak ayat kata agama Islam tak tinggal dunia. Akan tetapi jadi dunia sebagai tangga untuk kita nak pergi kepada alam akhirat. Bukan jadi dunia ni iaitu kita tinggal akhirat, bukan lagu tu. Itulah Ramadan yang kita duk tunggu-tunggu. Itulah hakikat Al-Quranul Karim yang turun di dalam bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam, walaupun bukan bangsa Arab, tapi kita adalah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah semulia-mulia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka insya-Allah sekadar itulah dulu sebagai pengingatan kepada umat kita di sini supaya boleh kita ambil pergi pakar benda tadi dalam ciwit kita, dalam hidup kita, supaya benda tu jadi berkat dalam hidup dan selamat kita hidup dunia dan jauh kita daripada seksa hari akhirat nanti, dengan sebab kita bawa iman, bawanya Islam, bawanya at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itulah dulu pada perjumpaan sekali ni, iaitu minggu yang terakhir ni, minggu yang akhir daripada bulan Syaban tahun 1441. Kita boleh sama-sama di Masjid Darul Muttaqin sini memang ada. Nah, iaitu kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala mensihatkan diri kita dan orang duk waris kita daripada ahli keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, dan panjangkan umur kita masuk di dalam bulan Ramadan dalam keadaan bahagia dan selamat daripada bala petaka. Pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min al-mukhlisin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.